Saya Tia Arifin kembali lagi di Live Talk Show bersama Tia. Kupas yang dibawakan khas oleh Mutiara. Sehat itu nikmat. Oke semua, apa kabar? Selamat malam. Hai. Oke semua, silakan masuk dulu ke dalam live ini. Dan jangan lupa untuk kongsikan live bersama Tia pada hari ini. Klik butang share dekat bawah tu. Paling ujung kongsikan dengan kawan-kawan. Kongsikan dengan family, kawan-kawan rapat. Karena di setiap episod bersama Tia, kita akan menghadirkan wanita ataupun lelaki yang sedang memberikan inspirasi, yang mereka memiliki kisah sendiri dan mereka akan kongsikan cerita-cerita menarik mereka pada hari ini. Oke, hai semua, Tia mau sapa-sapa dulu yang join ya. Kita ada... ada dari Jakarta. Mana suara Jakarta, suara dari Malaysia atau Singapura yang tengah menonton live ni, atau mungkin daripada negara lain? Yes. Halo, kita ada Waalaikumsalam Galih daripada Medan, Indonesia. Eka, hai Tia, hai. Wow, udah kangen banget ya kalau Tia udah nggak ke Indonesia. Rasanya udah hampir 2 tahun lebih nggak pulang kampung ya. Sabar. Oke, halo Hazwiza, Mutiara Hazwiza. Oke, ada Mutiara Sebu Cahaya. Halo, assalamualaikum. Suliani, hai Tia, Singapura, Ryan. Wah, daripada Singapura. Yang lain daripada manakah Anda? Tia nak tahu siapakah penonton setia bersama Tia pada malam ini ya? Waalaikumsalam. Tia sehat ke Kapten? Alhamdulillah sehat. Liana daripada Johor. Irdina, halo. Ada Farah, Sima Yuni, Borneo. Wow. Salam saya dari Singapura. Sarangyo. Ada dari Korea tak dekat sini? Daripada Sarawak. Okey, dan ramai Brunei. Wow. Dari berapa negara dekat sini ya? Luar ada 4. Daripada Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei. Luar biasa. Terima kasih sudah menonton dan pastinya seperti biasa di setiap episod bersama Tia, kita akan memberikan hadiah spesial untuk anda. Yes, sudah bersama dengan Tia 1 box spesial untuk anda yang berhak malam ini. Apa dia dalamnya? Ya, so ini dia iaitu jus kesihatan yang Tia amalkan dan juga pilihan wanita. Ramai wanita itu jus Mutiara Sachet secara percuma. And ada hadiah-hadiah menarik lainnya. Kita ada planner, ada mask dan juga ada kalender dan semualah. So, siapa yang nak ni dengan percuma, anda masuk kepada Telegram channel Tia Arifin. Masuk Telegram channel Tia Arifin dan anda boleh berpeluang mendapatkan 1 box spesial daripada bersama Tia. Okay, so of course di setiap minggunya akan ada pemenang. Dan pemenang tersebut bulan minggu lepas. Dan yang memenang ni, yang macam mana menang ni? Macam menang adalah akhir acara, di pertengahan segmen, bersama dengan wanita spesial hari ini, dia akan memberikan pertanyaan. So, anda boleh jawab di Telegram channel Tia Arifin. Jawapan yang betul, Tia akan pilih 1 dan dia akan berpeluang menang hadiah. Dan bulan lepas, Tia ada pemenang, iaitu tahniah kepada Zulina88. Jawabannya adalah 20 Mac 2021. Tahniah kepada Zulina. Jangan jawab di komen ni ya, di Instagram atau Facebook. Tapi jawab di Telegram channel Tia Arifin. Jadi sekarang ni join dulu. Siapa yang dah join? Siapa yang dah join Telegram channel Tia Arifin, cuba komen dan. Yang dah join. Yang belum join, cepat-cepat join. Cepat join. Kita nak tengok siapa yang dah join. Komen dan. Dia tanya siapa tetamu malam ini? Rahsia. Sekejap lagi kita akan bagi tahu. Okey, semua dan. Bagus. Kerana mana tahu anda lah yang berpeluang untuk memenangi hadiah. Setiap episod kita akan bagi hadiah. Yes. Dan nak join juga Amizul. Okey. Nak join boleh type dekat Telegram Tia spasi Arifin. Join di sana ya. Dan join. Macam mana join? Caranya pergi ke Telegram and search Tia spasi Arifin. Okey, Tia spasi Arifin atau Tia Arifin. Join dekat Telegram sana. Atau nanti Tia akan share story lah lepas ni tinggal swipe up sahaja. Baik. Baik semua. Sebelum Tia nak kongsi kepada anda kenapa kan kita memberikan hadiah spesial jus Mutiara kepada anda semua yang tengah menonton. Kerana Alhamdulillah jus Mutiara adalah jus kesihatan yang dipilih ramai wanita
yang nak sihat luar dan dalaman untuk penambah tenaga, masa dalaman seperti periuk ping, kan, keputihan, senggogot, kan, alhamdulillah, dan terbuat daripada bahan herba alami dan juga makanan sunnah. Berikutnya nak share salah satu feedback yang Mutiara dapatkan daripada pengguna setia Mutiara. Mari kita tengok. Assalamualaikum. Khabar. Baik. Macam mana makan jus Mutiara, Mak? Okey, alhamdulillah. Duduk. Mak baru makan 3 paket dan boleh berjalan pelan-pelan. Dan boleh lepas tongkat lah. Mak jalan pelan-pelan. Terai lah. Ini buang toksik Ramadan. Tapi mak makan cuma ada kesannya apa ni? Buang air lah. Lutut tu muda sakit. Tapi lama-lama dia pulih. Sikit demi sikit lah. Wow, seorang pengamal jus Mutiara kan terbilang dengan usia yang sudah berusia, akan tetapi memakan jus Mutiara kan dari kita nampak kan beliau dengan tongkat, tapi alhamdulillah selama makan jus Mutiara beliau boleh dah sedikit demi sedikit berjalan. Means adalah kan beliau mendapatkan tenaga yang lebih daripada jus Mutiara, luar biasa. Dan dia nampak banyak sangat feedback yang dapat, so anda boleh tengok feedback di hashtag Mutiara Feedback dan juga boleh dapatkan Mutiara di Usaha Mutiara, atau nak tahu lebih lanjut boleh ke www.mutiara.com. Alright semua. Siapa agaknya tadi dah agak tanya-tanya kan, siapakah pengacara? Pengacara, aduh dah terkantoi dah. Okey, siapakah yang nak Tia jemput dia bersama Tia di episod 26 kali ini? Dan you all ingatkan, seseorang ni adalah wanita yang kalau you ingat ni, apa yang you akan ingat? Ada mungkin ada ingat, oh dia adalah seorang pengacara yang ceria. Atau mungkin dia adalah seorang pelakon. Atau dia adalah seorang usahawan. Apa yang akan ingat dengan beliau? Dia nak baca sebelum dia nak menjemput ya. Okey. Ada yang cakap, Fatih nak cuba produk Mutiara. Boleh dapatkan usaha Mutiara ya. Okey, apa yang you guys ingat kalau mendengar tetamu spesial kita pada malam hari ini? Ada banyak yang dah tahu dah. Pasti korang ni follow Telegram channel Tia kan? Yeah. Okey, betul. Pengacara. Betul. Kata Nadia pengacara. Okey, lain. And apa lagi yang you akan ingat? Oh, kalau ingat nama beliau? Okey, saya ingat ini. Semua dah tahu dah. Oh, ada yang cakap Nana Mahazan. Ada yang cakap Farah Fauzana. Ada Mira Akademi Fantasia. Okey, yang lain. Yes, EF. Okey. Tia sebenarnya kenal dengan suka masak-masak kan. And suka ceria kan. And apa yang kita dapat adalah seorang yang easy going kan. And dekat malam ini, kita akan nak kupas sesuatu yang mungkin beliau belum tahu, dan kan boleh bertanya apa saja. Tapi Tia akan bertanya, dan biasanya kan seorang tetamu kita jemput ni biasa dialah yang akan mewawancara, tapi sekarang Tia nak bertanya dengan wanita yang spesial pada malam hari ini. Yes, so betul sangat. Tetamu spesial kita pada malam ini di episod ke-25 adalah Nana Mahazan akan bersama dengan kita di malam hari ini. Tak sabar ni, siapa yang tak sabar? Siapa yang tak sabar? Tia pun tak sabar ya. Dup. Wow, kita akan bersama dengan Nana. Halo. Hai, Assalamualaikum Tia. Hai Nana, wah kita hitam-hitam ya. Sama hitam hijau. Hitam hijau. Oh iyalah tu, todong hitam kan. Okey Nana, sebelum tu Tia nak ucapkan terima kasih banyak kerana Nana Mahazan telah sudi untuk join di live talk show bersama Tia pada malam hari ini. Pleasure is all mine. Terima kasih jemput Tia. Biasa Tia panggil orang hebat-hebat, orang besar-besar. Tiba-tiba Nana Mahazan. Siapakah itu, ada orang tanya. Besar pun Nana. Kita tak tahu Nana ya. Aduh kan, memang tinggal kat mana lah you all Oh mungkin Nana ada yang memang tak tahu dari Indonesia. So Nana boleh kenalkan diri. Betul tu. Alright, nama saya Nana Mahazan. Saya dilahirkan dari rancangan Akademi Fantasia musim yang pertama. It was like 18 years ago Tia, 18 tahun lepas. 2003
2003. Tak menang, Ha. nasib baik. And lepas tu saya masuk radio. Masa tu saya bersama dengan Farah Fuzana, kita masuk radio, dan selepas radio saya berkahwin dan saya berhenti kerja sebab saya nak jaga anak saya. Kemudian saya kembali bekerja sebagai pengacara TV dan syukur Alhamdulillah selepas 18 tahun masih lagi bekerja di TV, di Astro dan juga di RTM. Ada 2 live shows I'm doing currently. Tapi sebab MCO ni kan, satu dekat RTM tu you put on hold sampai kita dah boleh keluar untuk ke dalam studio lah, sebab kita buat live kan. So live tu dia melibatkan ramai kru. So dia terpaksa postpone kan that live. Tapi Alhamdulillah selain benda tu, saya juga merupakan seorang entrepreneur. I think kita pun belajar sama-sama kan Tia. Betul sekali. It's amazing journey. Saya ada 2 orang cahaya mata yang sangat saya sayangi. Saya ada seorang suami yang sangat supportive. Saya ada kucing yang saya sayang juga. So life is good. Syukur Alhamdulillah. Alhamdulillah, dan sekarang pun Nana pun dah busy dengan usahawan kan, seorang founder juga kan. Nanti kita nak kupas tau. Aduh kan semua dah jelas dah, Nana dah bagi tahu semua detail lah, tak sempat nak tanya. Okay, bye. Assalamualaikum. Belum ha. Dekat sini Belum, dia okay. bertanya, Nana kena menjawab ya. Kena Boleh. kupas. Boleh ya? Ready ya? Boleh. Okay, Nana kan, dah daripada 18 tahun berada dekat karir Malaysia. Okay, so kita nak recall balik pada dulu kan. Dekat sini adalah banyak orang tahu sekarang Nana orang dah terkenal, dah famous, dah tahu follower banyak kan. Apa buat je orang akan tengok kan. Tetapi maybe orang ramai lagi mungkin yang tak tahu sebelum nama Nana ni dikeluarkan ni macam manalah ke perjuangan Nana untuk capailah ke panggung EF lah walaupun tak menang. Hashtag walaupun tak menang ya. Tapi orang nak tahu. Rezeki Nana, kan, tapi yes. Macam mana perjalanan Nana boleh? dia. Yes. Adakah Nana kan jadi penyanyi dulu, betul tak? Daripada AF lah sebenarnya. Sebelum masuk AF saya belajar. Saya belajar diploma business IT. Tapi tak habis lah sebab lagi 2 semester nak habis dan saya masuk Akademi Fantasia. Masa tu umur saya 19 tahun. So tak sempat nak bekerja apa-apa. Dan bila saya masuk Akademi Fantasia tu saya 19 tahun nak masuk ke 20 tahun. So bila saya masuk Akademi Fantasia tu sebab masa tu feeling kan macam pandai nyanyi lah masa tu konon. Tipu takkan feeling. Feeling lah sebab masa tu saya membesar ayah saya, abah saya adalah seorang pegawai polis. So saya selalu nyanyi dengan band polis tau. So bila polis ada buat acara apa, nanti abah cakap Nana May ikut abah nyanyi dengan kugiran ni, main dengan band ni nyanyi kan. So kita pun nyanyi. So kita feeling masa kita pandai nyanyi lah masa tu. Lepas tu Nana suara sedap lah. ya kau? Ya. Lepas tu ada nampak audition AF. Tapi dia tak takat AF. Nak cuba. So pergilah audisi AF tersebut dan saya dapat antara 12 orang pelajar Akademi Fantasia untuk musim yang pertama. Tapi tak menang lah sampai minggu ke-7 saja. Yang Okey lah, half. Boleh. Halfway. Okay. Halfway kan. Okay, Nana. Nana masa tu dekat KL ke atau dekat Johor? Kan Nana lahir di Johor. Di Johor. Di Muar Johor. Oh, di Johor. So bila masuk Akademi Fantasia tu kan, sebab masa tu tak tahulah orang semua tak suka Nana Mahazan masa tu. So saya ingat lepas habis tu bila terkeluar tu minggu yang ke-7 tu saya ingat saya akan kembali semula ke Muar Johor dan kembali sambung pelajaran saya dalam diploma saya dan meneruskan kehidupan seperti biasa. Tapi jauh sekali tersasar sebenarnya sebab lepas Akademi Fantasia tu rezeki memang terbuka luas kan. So kita ada job nyanyi. Lepas tu dan pada tahun 2004 tu saya pun menerima tawaran menjadi penyampai radio dan saya terus kerja sebagai penyampai radio dan itulah sampai kahwin pun kat situ, kenal husband pun dekat office dan that's all. The rest is history. Okay, kejap kan. Dia ada rasa macam, okay, Nana dekat lepas dari Akademi Fantasia and alhamdulillah rezeki terbuka luas. Kan? Okay, Nana kenapa? Adakah Nana maksudnya adalah Nana langsung dah berhenti, dah keluar tu langsung job off air tu langsung ada macam tu ke
ke macam mana? Kenapa orang boleh tengok Nana sebagai apa namanya, dah banyak over juga dekat apa penyampai radio? Adakah maksudnya Nana juga sambil menyanyi, sambil bercakap, atau orang dah tengok dah apa namanya, bibit-bibit tu ni boleh ni banyak cakap ni, boleh jadi pengabar radio ni? Macam mana tu? Itulah sebenarnya kalau nak ceritakan macam mana saya jadi penyampai radio, sebenarnya tak pernah berminat, tak pernah tahu ada pekerjaan boleh bercakap. Kita tahulah DJ radio, tapi kita tak pernah terfikir pun kita akan jadi DJ radio ataupun penyampai radio kan. Lepas tu bila saya lepas Akademi Fantasia tu, memang job menyanyi macam ni banyak gila job nyanyi. Walaupun orang tak suka kau nyanyi, tapi banyak job nyanyi masa tu, syukur Alhamdulillah. Tapi bila saya dapat offer untuk jadi penyampai radio, saya pergi dekat audition jadi mencari penyampai era yang baru tu. Saya orang yang terakhir pergi audition tau. Sebab saya 50-50. Tak tahu nak jadi ke tak nak jadi kan. Lepas tu tanya abang nak ke jadi penyampai radio ni? Nana job tengah banyak ni nyanyi ni kan. Lepas tu abang cakap, Nana fikir jangka masa panjang. Kan, fikir jangka masa panjang. Maybe this is the thing that you might like. You know, maybe you boleh challenge yourself. So bila saya pergi audition tu dan masa tu bersama dengan Mr. Ceylon Paul, dia buat audition tu, I pun cakap, okay Nana cuba cakap ni, aku cakap and then suddenly I got selected. Nak saya masa tu, Farah Fauzana, Nila Kurnia, Rostam dan juga Kiran. Masa tu kita 5 orang penyampai era yang baru diserapkan dalam era 2.0 they call it at that time. Dan saya mulakan kerjaya saya, dan saya sebenarnya jatuh cinta dengan pekerjaan sebagai bercakap. Best ni bercakap ni, tak payah nak kena in tune. Kan, tak payah kena masukin. It's relax and it comes natural to me masa tu. Macam bercakap tu macam sebab memang agaknya saya dilahirkan memang banyak cakap agaknya. So bila dapat pekerjaan yang saya memang suka dan saya tak tahu sebenarnya saya akan suka dengan pekerjaan itu, saya rasa macam senangnya kerja ni. Masa tu lah kan saya it comes naturally to me. And of course lah ada banyak kesalahan juga yang kita belajar along the way. Tapi saya sangat jatuh cinta dengan pekerjaan ini dan saya telah pun melupuskan impian saya untuk jadi penyanyi. Memang saya pun saya tak boleh menyanyi pun kan. Biarlah orang yang terror buat kerja menyanyi tu menyanyi. Sebab saya dah jumpa cinta baru saya masa tu untuk menjadi penyampai radio. Which I love so much. I did for at least 7 years. Syukur Alhamdulillah. 7 tahun ya? Yes. Tapi Nana, okay, untuk so Miss adalah menjadi seorang penyanyi itu adalah batu loncatan Nana menjumpakan cinta pertama Nana. Betul. Faham. Amazing. Kalau dalam segi keluarga pula kan, Nana kan waktu kalau kita recall balik, Nana kan sekolah. Macam family tu takkan ada, macam family Nana tu jadi saya kan Nana kena stop tu. Nak kena berkarir pula. Diorang ada tak rasa macam jangan belajar dulu habis, atau diorang yang support Nana? Tu Nana yang bersekat, saya dah keluar juga bapak daripada sini. Saya tak boleh dekat sini. To be honest, I got no choice. Bukan get no choice. Okay, sebab masa saya berhenti belajar nak masuk pertandingan menyanyi ni, sebab kita memang tak tahu apa nak jadi lepas Akademi Fantasia. Kita tak tahu Akademi Fantasia tu adalah satu rancangan yang sangat besar after that. Sebab memang cita-cita saya lepas masuk pertandingan tu nak pergi sambung balik belajar. Tapi kita tak boleh nak sambung belajar sebab lepas tu kita banyak offer, lepas tu dah dapat kerja kan. So saya fikir, aku pergi belajar sebab aku nak cari kerja. Tapi sekarang aku ada kerja dah dekat radio yang aku suka masa tu kan. Saya macam, rugi. Mungkin kelebihan aku dekat sini, mungkin rezeki aku dekat sini time ni. Dan saya cakap dengan my dad, masa tu cakap, Abah, I think this is the path that I want to go. I hope you can support me. Dan cakap, as long as you're happy, as long as you know what you're doing, and of course masa tu kau boleh buat duit. Tak kau kerja ni, cakap boleh bah, ada gaji bah. Then by all means kan, of course parents kita nak yang terbaik untuk anak-anak kita kan masa tu. So saya cakap, Abah, Nana nak buat ni, I want to make it happen. Saya nak jadi penyampai radio ni. So dia kata go ahead, you have my full support. So macam yeah. Dan saya teruskan Wow, tapi masa tu berjarak jauh Hana dengan keluarga. Jauh ya, sebab lepas Akademi Fantasia memang dah tak balik Johor dah. Memang dah kerja kan kat sana, memang duduk kat sana terus. Okay, so ada tak macam kerinduan macam, atau mungkin Abah suka datang kat KL ke atau Nana ke Johor ke? Ya, sebab
Tahu sangat. So most of the time before kahwin, abang emak memang selalu turun. Yang kita, abang emak selalu lepak juga dekat Kuala Lumpur. Kita pun ada adik-beradik juga dekat sini. And after that, so dia tidak menghalang lah, dan ada masa terluang sebelum PKP ni, kita boleh je balik Muar selalu, tak ada masalah pun kan last time. Tapi sekarang ni, kata dulu rindu, sekarang lagi rindu sebab dah berapa lama tak jumpa because of PKP. Berapa lama? Berapa lama Nana? The last time, I think the last raya memanglah tak raya sama kan tahun ni. The last masa dia tutup daerah tu, masa tu memang dah tak balik lah. I think sama lah dengan orang lain tak balik kampung, sama lah kita gitu. Setahun, 2 tahun? Tahun lah, setahun lebih kurang kan? Dia 2 tahun dah? Lagilah pula, lagi tak boleh Lagilah rentas keluar kan, aduh. Ya. Tak apa, kita bersabar. Okey Nana. Nana macam terdengar ni, kisah Nana kan juga orang mendengar macam senang je kan. Kesini dah settle sekarang. Tak ada kecabaran masa tu. Tak ada kalau macam Nana, you ni kan awak Johor, baliklah kan macam you je jadi penyampai radio. Ada tak cabaran-cabaran? Biawak lah ya. Cabaran tu memang ada Tia. I think kalau kita nak puaskan hati semua orang memang tak ada. I think last time my biggest challenge, even in AF pun my biggest challenge was tak ramai yang suka saya sebab dia kata Nana tak boleh nyanyi, tapi kenapa Nana lama sangat dalam akademi. Tapi I take it because of mungkin dalam rancangan itu bukan saja menyanyi, mungkin dia perlukan orang kata penghibur mungkin kan. Saya mungkin kalau orang suka tengok dekat diary, tapi kat konsert orang tak suka kau nyanyi, orang suka tengok kau punya keletas. So, tapi bila masuk penyampai radio pun memang ada banyak cabaran dia sebab kita nak belajar. Sebab saya jenis cakap laju kan, tapi macam mana kita nak cakap laju bagi orang faham. Dulu cakap laju mungkin orang tak faham, tapi sekarang ni bila kita dah belajar teknik untuk bercakap laju tapi orang boleh tangkap apa kita nak cakap, maksudnya kita cakap tu sangat jelas, sebutir-sebutir. Dia memakan masa dan orang kata kecaman, kejian di masa tu tak ada sangat media sosial kan, ada forum cari masa tu, ada di newspaper juga masa tu tulis Nana tak layak jadi penyampai, dia tak pandai, Betul ke? Ada macam tu? Ada masa tu. Agak harsh lah. Ada satu period of time masa saya bekerja sebagai penyampai radio tu, saya sebenarnya ada satu masa yang saya sangat depressed sebab keadaan kan masa tu kita tak ada sosial media untuk menerangkan diri kita ke apa ke kan. Kita hanya ada untuk harapkan surat khabar, majalah untuk keluarkan cerita kita kan. So bila ada sesuatu isu ke, ada satu kontroversi yang keluar ke, kita tak boleh nak defend ourselves. So after a while dia jadi macam, saya selalu kena macam Nana seksi, Nana gedi, Nana bingit suara dia kan. So macam masa tu kita rasa macam aku ni useless kan, macam apa lagi aku nak buat. I tried my best, I tried to give my all, tapi always kena slam. Tapi saya pun juga masa macam ya Allah bersyukur juga sebab saya masih lagi ada kerja dan masih lagi orang nak dengar saya. Dan Alhamdulillah kan Tia, after 18 tahun dekat mana saya sekarang masih lagi ada rezeki dalam industri ni, saya sangat-sangat bersyukur sebenarnya adalah sekelumit orang kata talent ataupun bakat yang saya ada masih lagi dipandang oleh sesetengah pihak. So saya sangat-sangat bersyukur dan saya selalu fikir tak kisahlah orang nak cakap apa sebab kita tak boleh nak kontrol apa orang nak cakap pasal kita, tapi kita boleh kontrol macam mana kita react, macam mana kita bertindak dengan apa yang orang cakap. Orang kata ada juga pepatah mengatakan what doesn't kill you make you stronger, kata gitu. So itu saya sangat kuat lah dengan, I think saya memulakan career saya dalam industri ni pun memang banyak kecaman even daripada AF kan. So I learn to live with it. Termasuk sahabat baik saya Farah Fauzana kan merupakan orang yang membenci saya juga dulu sebenarnya. So, dia pun cakap dengan bos masa tu, dia cakap, bos saya tak nak kerja dengan Nana Mazan, saya tak suka dia. Dia cakap macam tu. So lepas tu, lepas kita dah kenal each other, dia cakap actually kau ni not bad lah. And then dia pun mengaku dengan saya, actually aku benci kau dulu. Cakap Farah Fauzana cakap dengan saya, actually aku benci kau sebab kau nyanyi lagu Misha Omar tak sedap. Misha Omar kawan baik aku, kau nyanyi lagu tak sedap. Macam tu lah. Kau nangis. So and after that we become very close. Sampai sekarang we become best friend. Alhamdulillah. Tak kenal tak cinta katanya. Betul kan. Banyak orang
Betul, banyak orang keluar sana yang menilai pada luaran saja kan. Dia tak tahu macam mana struggle. Nak bina nama Nana tu bukan tiba-tiba langsung jadi radio je. Nak ada proses, PM semua kan. Tapi yang kita tengok kasih Nana always tak give up kan. Always okay aku nak buat, Nana tahu apa yang Nana nak capai kan masa tu. Dan Nana tak kisah langsung. Haters ke apa ke nak cakap kan. Luar biasa Nana. Okay Nana, berarti ingatkan you also berkasih. Berarti Nana ni adalah cabaran kan. Tak ada macam senang je. Tapi Nana lah yang buat benda tu jadi senang kan untuk hidupnya. Okay Nana, Tak lepas tu senang, berutam air mata. Kadang-kadang kita sedih kan. Kita rasa macam dah give up, kita nangis. Tapi kita fikir balik, apa yang kita buat ni kan? Adakah kita dah bagi yang terbaik? Adakah aku boleh membuatkan mak bapak aku bangga kan? Aku masih boleh buat. You know, I want to make this happen. I nak buat ni benda betul-betul. So, orang nak cakap, orang boleh cakap. Sampai bila orang nak cakap, kita memang tak boleh nak tutup kan? So, kita je hanya buat yang terbaik. But every time, I always encourage myself, how can I be better than yesterday? Dan saya tak compete dengan orang lain, saya hanya compete dengan diri saya. Macam mana anak saya nak jadi Nana Mahazan lebih baik daripada Nana Mahazan semalam. So every day I try to improve dari segi percakapan, dari segi mungkin my image, pemakaian. Dan syukur Alhamdulillah this year I think it's a blessing juga, you know. The hijrah that I got untuk this year adalah berkat usaha juga sebenarnya. Kita tahu hidayah tu mahal, tapi kena usaha nak dapat dia. Dan being me, I think blessing in disguise juga during PKP ni kan, kita ada banyak masa untuk kita reflect, kita review balik hidup kita, you know. Dan saya rasakan Tia, to be honest kan, 18 tahun saya dalam industri ni, tak pernah kurang rezeki Allah bagi. Tak pernah kurang. Alhamdulillah. Dari AF ke radio, radio ke TV, TV ke radio balik, dan business kan, macam oh my god, syukur Alhamdulillah. Memang rezeki tu ada dan kita tahu niat kita buat untuk apa. I always make sure I buat niat ni untuk family. Family adalah priority pertama saya. Sebab saya pun dah berhenti kerja sebagai penyampai radio sebab saya nak jaga anak saya sendiri. Dan saya dah nekat masa tu untuk tidak dikenali, untuk orang tak tahu Nana Mahazan, sebab saya rasa tanggungjawab saya nak jaga anak saya masa tu. Ya, dia berapa lama? Sikit masa tu sebab dah tak ada gaji kan. Apa dia? Berapa lama masa nak stop tu sekejap tu? Lama juga, bertahun saya berhenti pada tahun 2011 lepas saya melahirkan anak saya yang pertama tahun 2010. Saya ingat saya boleh kerja sebab saya seorang independent. Saya seorang yang workaholic, saya suka bekerja. Tapi saya tak sangka bila saya ada anak, saya nak duduk rumah dan jaga dia. So selepas 5 bulan saya bergelut dengan kerja dan dengan anak, saya cakap dengan suami saya cakap, babe, I think I want to quit my job because I want to take care of our kid. Boleh tak you bayarkan my car installment? Itu dia cakap, boleh tak you bayarkan kereta I sebab nanti akan tak ada gaji, boleh tak you bayar? And then kita pun calculate. So banyak jugalah dia kena jual kereta dia, you know. Banyak juga kira-kira yang kita kena buat. Dan saya rasa itu adalah pengorbanan yang saya harus lakukan masa itu. Dan it's the best decision ever lah untuk jaga anak saya. Tapi syukur Alhamdulillah kan, saya dah memang dah ready. Bila saya cakap nak berhenti kerja tu, saya dah ready untuk dilupakan oleh semua orang. Tapi itulah, Allah Maha baik. Sebab bila kita buat satu benda tu agaknya niat yang baik, Alhamdulillah ianya dipermudahkan dan saya start meniaga kecil-kecil dari rumah dan saya boleh bayar balik kereta saya lepas tu. Dan berapa itu tahun berapa? Tahun 2011 sampai 2013 saya dapat anak saya yang kedua. Sampai anak saya yang kedua umur dalam 2 tahun baru saya start bekerja balik. Tapi on and off lah, kita ada guest, jadi penyampai radio sekejap on the weekend dekat Hot FM masa tu. Ada kecil-kecil lah dan masih lagi orang pandang. Orang nampak, Nana masih wujud kan. So bila saya tengok anak saya pun dah besar sikit, dia dah kenal, anak nombor 1 dah boleh bercakap sikit, saya rasa lega sikit nak pergi kerja dan tinggalkan anak kat rumah. Dan saya start bekerja balik dan penerimaan tu senang. Itulah bila saya tengok, bila saya fikirkan, ya Allah ya Tuhanku, mudah, bukanlah kata mudah, rezeki tu non-stop. Walaupun ada cabaran, walaupun terpaksa melakukan banyak pengorbanan dan sebagainya, tapi rezeki tu selalu ada. Saya rasa ya Allah bersyukurnya, mungkin ini untuk tahun ini hijrah yang saya dapat, asbab daripada PKP ni, saya dapat reflect diri saya dapat panjatkan kesyukuran saya yang sangat tinggi, yang saya realise apakah pengorbanan yang harus aku lakukan lagi. Untuk mengucapkan kesyukuran, untuk saya menunjukkan rasa sayang saya kepada Yang Maha Esa yang tak pernah putus bagi saya peluang kan. Walaupun kita ni kadang-kadang ni
manusia kan ada banyak kesilapan yang kita buat kan, yang membuatkan kita rasa kadang-kadang kita lupa, kan kita memanglah kita buat baik as a manusia. Macam saya selalu kata macam mana aku boleh tolong orang setiap hari, macam mana aku boleh buat orang senyum setiap hari, sebab saya rasa kalau saya buat orang happy, Allah mungkin akan happy dengan kita, you know. Kalau kita Betul. tolong orang, insya-Allah kita tolong orang sikit, sekali 10 yang Allah balas. Itu saya buat benda tu semua. Saya percaya, you know, by spreading positivity, you know, by helping people, by listening to their problems and what not. Because saya sangat pro itu, apa macam woman empowerment kan, dan banyak orang datang kat saya cerita masalah-masalah. I like to be there for them. I like to be there, like their sisters, dengar masalah dia orang, dan saya rasa puas bila saya dapat tolong orang kan. Tapi bila kita tengok benda-benda baik yang kita buat, insya-Allah saya rasa niat saya memang untuk menolong benda baik, dan untuk saya mendapat hidayah dan merubah itu pun dipermudahkan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Betul. Alhamdulillah. Dan macam yang you guys tahu juga kan, dan semua mungkin dah tahu kan, Alhamdulillah kan, Nana pun dah berhijrah kan, macam sekarang dah pakai tudung kan. Baru-baru ni kan Nana, dimulai mungkin dulu kita sebenarnya tak terfikir, macam Tia Sri pun macam tak expect tau. Tak expect seorang Nana bertudung kan. And kenapa Nana memilih untuk nak berhijrah? Adakah Nana orang cakap dapat hidayah ke atau apa? Nana sendiri macam mana proses hijrah tu dengan cepat? Okay, hijrah tu sebenarnya saya dah terdetik. I think, I believe everybody ataupun semua wanita-wanita Muslim memang ada terdetik hati dia untuk berubah ke arah kebaikan. Okay, apa yang saya buat, apa yang saya boleh kongsi sejak daripada tahun 2019, sebenarnya saya dah ada terdetik perasaan tersebut. Tapi saya lebih kepada banyak melakukan kebaikan. Saya bersedekah lah, saya tolong orang, saya buat orang senyum. Kalau you guys notice tahun 2019 saya banyak buat live, saya banyak buat masak-masak, sebab saya nak perkongsian saya boleh membawa kegembiraan pada orang yang menonton kan. Saya ajak masak, you know, moga dapat Betul. kan kalau kita ni, kalau kita tahu kan sebab baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat, so kita cuba bagi manfaat dengan apa saja yang saya lakukan. So this year, like I said, because of PKP, saya ada banyak masa untuk reflect, dan asbab daripada PKP ni kita banyak masa dan memperbetulkan apa yang wajib. Macam saya tak adalah kata macam terror sangat, dah perfect, dah pakai tudung, tak ada. Saya masih lagi dalam proses belajar, dan apa yang mendetikkan saya, macam saya kongsi tadi, adalah pengorbanan. Dan masa Muharram tu kita tahu adalah bulan hijrah, dan hijrah adalah pengorbanan. Salah satu hijrah tu adalah pengorbanan, dan saya rasa seorang wanita yang rambut apa je Nana Mahazan tak buat, warna apa je ada rambut dia, all sort of fashion kan, dan cakap, oh my god, kenapa susah sangat untuk saya let it go? Kenapa orang kata benda yang kau tahu salah, kita semua tahu. Kita tak payah nak, you know, haram halal, semua kita semua tahu kan, semua dah besar. Tapi pada saya, kenapa susah sangat aku nak let it go benda ni kan? Dan tapi kasih sayang saya kepada Allah SWT tu sangat besar, dan saya rasa ini adalah pengorbanan yang harus saya lakukan. It's about time. Dan saya ambil sebenarnya dengan bulan hijrah ni untuk sama perbaiki diri saya. Saya hanya nak menjadi a better Nana Mahazan. Nana Mahazan still the same Nana Mahazan, tapi I want to be better. Apa benda kecil-kecil, sikit-sikit yang saya boleh buat, dan saya rasa pengorbanan ini adalah untuk menyatakan kasih sayang saya kepada Yang Maha Esa. InsyaAllah dia dapat pandang saya, insyaAllah dia tahu saya wujud kat sini. InsyaAllah dia tahu saya bersyukur dengan semua rezeki yang dia telah berikan kepada saya. Saya sangat-sangat bersyukur. Walaupun hari-hari kan, even kitanya guru pun selalu cakap kita selalu kena bersyukur dengan nikmat yang dibagi. Sangat-sangat bersyukur. Tapi apakah maksud kebersyukuran itu pada saya kalau saya tidak menyukakan dia, tidak menggembirakan dia dengan benda-benda yang dia suka. So sebab itulah saya ambil masa sebenarnya untuk berdoa. Dia ambil proses juga berapa minggu sebelum saya pakai hijab saya dan go all out dengan bertudung tu. Saya sebenarnya setiap kali solat saya nangis. Saya nangis. Kan, ya Allah, is it today? Can I do it today? Or I'm not strong enough. I cannot. Not today. Then nanti Raya cakap, is today? Kan, macam, no, but I don't think so, not today. So, bila every time kita minta, Allah adalah sangkaan hamba-Nya kan. Kalau kita minta dia bagi. Dia cakap, ya Allah ya Tuhanku, kau berikanlah aku hidayah, ya Allah, jadikanlah aku hamba-Mu yang beriman, ya Allah. Aku nak beribadat ke jalan-Mu, ya Allah.
doa tu dan menangis kan, nangis ya Allah minta. So bila dia pump, it just like happen. Saya tak ada banyak tudung kot Mi, adalah 2 like, pergi tahlil ataupun pergi kenduri kan. Tu je 2, tapi syukur Alhamdulillah semuanya dipermudahkan, kawan-kawan yang baik dan saya ada lebih kurang 800 tudung sekarang. Ramai bila orang hantar, saya sangat humble. It's like saya kata macam, do I deserve this? You know, kebaikan, adakah ramai orang baik keliling aku, do I deserve it? Ya Allah kan. And Allah datangkan orang-orang yang baik keliling saya dan membantu hijrah ini lebih baik. So saya sangat-sangat gembira, saya sangat-sangat senang hati, saya sangat-sangat suka, saya sangat-sangat tak tahu nak cakap macam mana. Tia, dia punya perasaan tu kembang hati tu kan, rasa macam ya Allah ramai orang sayang aku. Kadang-kadang kita fikir kita tak layak untuk disayangi kan, sebab banyak benda dosa yang kau buat before this kan, tapi ianya dipermudahkan. Saya sangat-sangat bersyukur Tia. I couldn't ask for more. You know, segala puji hanya bagi Allah yang memudahkan sebenarnya perjalanan ini, hijrah ini, dan I'm very happy and I hope dia pun gembira kat sana dengan ini, saya harap. Alhamdulillah. Dan Nana, masa Nana yang rasa macam okay, this the day, apa sebenarnya tindakan, apa sebenarnya yang membuatkan hati nak okay, Nana kan setiap hari kan berdoa tu, tapi kenapa hari tu yang Nana rasa macam saya nak pakai? Dia macam kita dah sediakan dah kan, kita dah sedia, because bila kita dah fikir about it, I ada satu selendang hitam, dah sediakan, dah ada je kat situ tau, macam is it today, is it not today kan. So memang benda tu dah standby dekat je dengan dalam, memang dekat dalam kat tepi tu je. Tapi satu hari tu sebab kita pun MCO tak keluar rumah, so kita pun macam tak adalah kata nak bersiap nak keluar rumah. So satu hari tu saya nak pergi beli makanan kucing, nak keluar tu saya cakap, you know what, maybe kita try je lah kot kan, keluar pergi beli makanan kucing. So bila keluar beli makanan kucing tu, I just pakai selendang tu. And then Brian were asking, she cakap, is it today? And then I was like looking at him, yeah babe, I think today is the day. And since then, and that's it, just the rest is history. So saya harap sangat doa semua orang, InsyaAllah saya kekal semua. Sekarang tak ada lagi rasa berbolak balik tu, masih baru ke tak tahu kan. Tapi saya sangat suka, saya sangat bersyukur dengan decision yang saya buat ni. InsyaAllah dipermudahkan lagi urusan kita di masa akan datang. Ini adalah sebenarnya kecintaan hambanya kepada Dia pencipta untuk saya. Wow, dan dengan ini adalah antara saya dengan Allah SWT. Mungkin ada ramai juga kan orang, you know, kata, oh Nana kau kena pakai labuh depan lah ni lah, you know, macam-macam. Tapi saya minta untuk bagi saya masa sikit untuk kita sesuaikan. For me it's a big change. Walaupun kita tahu benda tu wajib, kita memang naif, kita memang kilaf kita tu kan. Saya harap ramai juga yang faham dan beri ruang dan masa untuk saya perbaiki sikit demi sedikit, of course. Ya, dan Tia dengar kisah Nana macam rasa merinding, rasa macam kerana benda tu pun juga terjadi kepada Tia juga. Tia pun terbilang agak baru jugalah bertodong kan. Ketika kita rasa macam Allah dah bagi macam-macam kat kita kan, nak apa lagi kan. Betul. So kita semalu, rasa diri macam malu. Ya Allah, tak tahu malu betul macam tu kan sebenarnya. Betul. Macam kau ni aku dah bagi macam-macam kan, kau ni bagi apa kat aku, macam tu kan. And actually masa doa tu it's like macam saya bermonolog, bermonolog kan, macam bila doa, saya doa dengan dalam bahasa kita, sometimes in English or whatever, you know, language yang kita comfortable kan. Betul cakap dia, ya Allah Tuhanku, memang tak pernah tak cukup rezeki aku kan. Alhamdulillah, you know, I tried to do this, you know, I try, you know, start buat sedekah subuh, even before kita pakai tudung dan sebagainya, banyak bantu. Kita nak, memang hari-hari kita minta nak jadi baik. Okay Nana, kau baik, tapi benda still, yang wajib buat, macam tu kan. Nah, yang wajib kau tak buat kan. So dan salah satu benda juga yang buatkan ianya mudah untuk saya adalah apabila kita ada masa dan saya cuba perbaiki solat saya sikit-sikit lah. Saya cuba memahami apa saya baca, saya cuba dapatkan kekhusyukan itu, dan bila kita rasa kita solat tu dan bila kita minta tu, dia datang dari hati. Memang kita sembahyang pun sebelum ni, tapi kita doa, ya Allah aku yang murahkan rezeki aku, ya Allah, amin. Kan dia macam it's like a script. Cepat. Tapi bila ada banyak masa tu, kita dapat
apa yang kita ucapkan, apa yang kita doa tu kan, dia daripada hati. Sebab tu bila kita doa dan dengan datang dengan air mata, datang dengan penyesalan, macam-macam kan. So then I really hope that he gets it and dia dapat rasa that it's from the heart that I really want to change and please make it easy for me. I cakap, ya Allah pemudahkanlah ya Allah. Jangan, I tak nak cakap macam, ya Allah kuatkanlah aku, tak nak cakap kuat. Nanti dia bagi aku kuat, dia bagi lagi ujian-ujian lagi kan. So cakap, ya Allah pemudahkanlah ya Allah, ringankanlah ya Allah, ringankanlah ujian ni ya Allah. Mudahkanlah aku untuk berubah ke arah kebaikan. And itu yang selalu saya minta dan again, Allah adalah sangkaan hamba dia bagi dan syukur billah. I really tak tahu macam mana nak cerita the whole process. Actually, benda tu apa yang saya rasa it's so magical. It's between me and him macam tu. Wow, luar biasa kan. Tentia pun rasa macam the energy antara seorang Ramazan macam mana kan Nana share, Nana berdoa dengan dulu-dulu punya kesan kita minta pengampunan dengan dia kan. Dan kita nak jadi orang lebih baik dan kita berharap juga dekat sini yang menonton pun insya-Allah apa pun yang kita buat lepas tu kan diampuni dosa kita dan kita doakan juga kepada anda semua yang dekat sini insya-Allah kalian pun akan dapat hidayah kan bagi siapa yang mungkin yang nak hidayah tersebut kerana tak ada siapa yang tak nak berubah, betul tak Nana? Tapi mungkin belum masanya kan. Sebenarnya perubahan ataupun hijrah ataupun orang katalah istiqomah. Oh dah pakai tudung nanti kena istiqomah. Nanti kan pakai baju ketat you know, istiqomah adalah untuk semua. Yang pakai tudung, yang tak pakai tudung, yang dah pakai tudung lama. Because istiqomah bukan saja dari segi apa yang kita pakai, apa yang kita letak. Istiqomah dalam menjalankan kebaikan, melakukan suruhan dengan cara yang terbaik. Kita pakai tudung, tutup dada tapi kau mengumpat mengata. Istiqomah selari ke tidak? Apa yang kita bawa sebenarnya adalah menjaga keseluruhan kan Tia. It's not only your look. Kan tudung is just a tudung untuk tutup your hair. I think that is the biggest sacrifice for me because something that I really love. I love my hair kan. Macam-macam sama. Cover it. Aku ada macam I like menundukkan nafsu I sikit untuk menayang, untuk bercantik, untuk itu. So bila orang cakap oh Nana cantik masya-Allah, to be honest mula-mula I rasa takut dengan pujian. I rasa takut. Saya rasa sebab saya berubah ni bukan untuk saya nampak cantik. Jauh sekali. Saya berubah ni it's for him, untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila saya sangat-sangat takut sebab kita manusia, kita takut, kita ujub, kita rasa kita sombong. Itu tambah lagi lah kita satu punya doa bila kita ya Allah jauhkan aku daripada perasaan riak, tabur dan ujub. Ya Allah aku tak nak nanti orang pun masya-Allah cantiknya Nana. Kita rasa macam ya Allah aku pakai ni sebab aku cantik. Dah lari. Macam I tak mau kan sebab I buat ni sebab untuk merendahkan ataupun menundukkan nafsu kita ni sebagai manusia dan kita tak nak nanti because of this juga dia akan datang satu perasaan lain yang tak best pula dan tak nak kan. It's a constant reminder untuk diri kita lah. I mean for me I always cakap Nana relax, you know, you doing this for what? Remember balik, faham balik kenapa pengorbanan ini dilakukan, untuk apa, then you faham and then you okay, I'm happy to be honest. Alhamdulillah kan, happy, dia pun happy juga Nana sudah berhijrah kan, alhamdulillah kan. Nana macam mana pula dengan support sekeliling Nana juga? Your family, your husband? Brian is the happiest. He is very supportive. Masa bagi tahu dengan mak dengan abah, siapa tak gembira bila orang buat baik, dan saya sangat bersyukur. Macam-macam jenis orang yang DM, yang hantar message, yang kata ya Allah Nana selama ni aku memang doa untuk engkau tutup kan baik. Ramai orang berdoa ni cakap ya Allah ada orang Nana, sebab saya memang suka tengok Nana punya sharing. Nana ni kalau masak kita seronok kan, Nana selalu share benda positif kan. Allah kalau bestnya ramai kata saya terdetik, saya ada doa. So mungkinlah apa yang terjadi ni selain daripada hidayah yang kita minta dan kita rayu daripada Allah Subhanahu Wa Taala ini, juga daripada doa-doa yang diangkat daripada orang lain yang mungkin somehow berdoa untuk kita. Saya pun berterima kasih untuk doa orang ramai atas penghijrahan ini juga. InsyaAllah Allah balas semuanya. Amin, Rabbal Alamin. Wow, Nana, so Nana dah menjadi
seorang yang lebih baik kan. And kita nampak juga kan your activity juga kan always share the good positivity kan. Dan benda tu sebenarnya kita sebagai wanita lagi-lagi pada zaman sekarang ni kan Nana, semua banyak sangat negativity kan. Dan COVID-19 kan banyak sangat orang yang sedang stres, tapi inilah apa yang macam sekarang juga apa yang bersama Tia lakukan Miss adalah kita nak kongsikan kisah-kisah Nana yang membuatkan orang boleh tengok benda-benda yang positif, boleh memilih apa yang mereka nak consume dalam kepala mereka kan. Dan macam Nana sendiri, apa pendapat Nana kan ketika melihat macam sekarang COVID ini kita masih lagi kita berperang dan bertarung, and juga macam mana komentar Nana kepada mereka yang mungkin sekarang ni mereka banyak yang dibuat kerja atau mereka banyak yang tercecas, kan apa yang mereka patut buat sebenarnya untuk menguatkan lagi diri mereka? Kalau kita tengok kita dalam COVID ni, dalam this pandemic for the past 2 years, I think everybody dah immune kan. Kadang-kadang dia rasa tepu perasaan dia, rasa macam penuh dengan rasa hatred, rasa negativity. Aku stuck at home, I cannot go to work, aku dah tak ada pekerjaan dan sebagainya kan. Banyak benda kita akan salahkan, macam-macam kita salahkan. Mungkin tempat kerja kita yang membuang pekerja, kita mungkin salahkan government somehow, kita salahkan orang sekeliling, dan kita rasa kita ni tak mampu untuk bangun dan buat balik. Tapi sebenarnya bila kita tengok dalam setiap musibah yang berlaku, ada hikmah dia. Macam saya nampak hikmah dia, saya rasa apa yang berlaku ni adalah pengajaran yang sangat besar. Pengajaran yang sangat besar untuk kita bersedia dengan benda yang lebih besar akan datang yang kita tak tahu apa. Betul. It's a preparation sebenarnya. Dan apa kita buat untuk tahun pertama, mungkin kita tergapai-gapai, mungkin kita tak tahu mana tuan, nak tengok apa, nak buat apa, still learning. Tapi dah masuk tahun kedua ni guys, you need to think apa yang boleh kita buat, bukan saja untuk naikkan balik semangat kita dengan kita konsum benda-benda positif dekat luar sana, ajar diri kita untuk selalu belajar benda-benda yang baik dan tengok benda-benda baik. Kita juga sebenarnya ambil peluang untuk menonjol ataupun menyelah daripada yang lain yang mungkin dah give up. Kita tak nak jadi orang yang dah give up. Okay, dan satu benda yang saya pegang, kita tidak gagal bila kita jatuh, kita gagal bila kita berhenti mencuba. Kan? Jangan risau. Betul. Even Tia sendiri ada banyak platform out there sebenarnya yang nak membantu everybody to generate income mungkin. Kalau lah kata dah tak ada, cari solution. Jangan berhenti di situ saja. Jangan rasa macam the world is the end. It's not. Ianya terjadi mungkin. Inilah titik permulaan kita mengharungi hidup yang lebih baik sebelum pandemik ini. We need to see things positively dan selalu cari solusi. Macam mana? Apa aku boleh buat? Apa yang ada out there? Macam mana aku nak jadi orang lain daripada yang lain yang mengubah kehidupan dia, keluarga dia. You need to have that drive. Tak ada siapa boleh push kita kalau kita sendiri tak nak keluar daripada belenggu. Alah kesian aku. Alah aku tak mampu. Alah aku, it's always masalah. Instead of fikir masalah, kita selalu fikir macam mana. Apa yang aku boleh buat. Then you come up from that kegelapan ataupun jatuhnya kita di situ untuk kita bangkit untuk jadi yang lebih baik, insya-Allah. Ya. Yes, setuju sangat kan apa yang Nana cakapkan. Kerana kita tak boleh nak ubah situasi, kita boleh ubah pilihan kita dan tindakan kita kan. Dan sebenarnya betul, kerana pandemik kali ni Nana baru sebenarnya kalau kita tengok positivity adalah kita dah kena try untuk sesuatu yang kita tak pernah biasa buat. Dah kena keluar daripada box kita kan, keselesaan kita kan. Dan insyaAllah kalau siapa sahaja yang berjaya untuk keluar daripada box dia, dan dia akan senanglah untuk hadapi cabaran-cabaran ke depannya kan. Macam kita sekarang, COVID pun kita tak tahu bila berakhir. So kalau kita masih menunggu, dah hilang berapa tahun dah kan cakapan kita kan. Kan semakin panas sebenarnya malam ini ya. Betul. Sebab bila kita tengok sesuatu keadaan itu, kita dalam musibah ini kan, sama ada kita nak terus dihanyutkan dengan perasaan sedih dan tak buat apa-apa dan komplain di hidup kau. Kau komplain hidup kau tak pergi mana dek? Gitu kan. But try to figure out. Kan? Tak kisah nak buat ekstra kerja ke, nak buat
hantar makanan ke, or try do something instead of not doing anything. Start baking dekat belakang ke, dekat dapur, start masak ke, start ambil order ke, atau start jadi dropship ke. There's a lot of ways. Betul. Orang yang tak Betul. buat, orang yang banyak alasan itu adalah orang yang malas. Yang akan Ya. terus dibelenggu dengan rasa Macam tu. sedih. Ya, so sekarang kita kena bangkit dan banyak juga sekarang ni platform-platform kan. I'm sure juga Nana pun sekarang jadi usahawan yang tengah membantu juga para wanita luar sana kan. Apa yang kita buat kan. So itu sebenarnya just tindakan je kan. Okay Nana, macam Nana sekarang ni kan kita tahu juga Nana adalah sekarang ni busy juga lagi PKP ni kan. Dah mungkin menyanyi tu dah masih ada ke dah tak ada dah? Masih terus Lambat lagi, tak ada dah. Tapi Nana kalau misalnya ada lagi orang nak mendengar suara Nana, Nana terima tak? Lambat lagi, no. Kenapa? Pasal Janganlah. dah tak nyanyi. Last nyanyi 18 tahun lepas, saya tidak menyanyi. Sebenarnya I'm doing people a favour actually kan. Sebenarnya saya like doing people a favour, maksudnya kau jangan nyanyi lah. Kalau tak nanti dia akan mendung hari-hari, dek. Tak nak macam tu lah. Tak ada lah. Saya rasa kekuatan saya bukan menyanyi. Saya menyanyi suka-suka je. Saya punya dekat Telegram channel saya, dekat kita punya apa tu, Nana Mahazam Positive Circle Telegram channel saya. Dekat dalam tu kita ada main nyanyi-nyanyi lah. Dengar. Tu je. Untuk sebagai kerjaya untuk buat lagu memang lambat lagi lah. Tidak. Alright. So dan juga Nana sekarang ni juga disibukkan dengan sebagai usahawan juga. Kan? So Nana boleh cerita sikit macam mana Nana boleh nak saya nak jadi berniaga lah lepas ni. Macam mungkin nak mencuba benda lain ke atau macam mana? Sebenarnya meniaga tu memang suka. Dulu meniaga memang isi masa lapang because something that I really like kan. I suka to share kan. So tapi bila kita dah belajar mengenai bisnes ni sebenarnya boleh membantu ataupun menjadi satu kenderaan membantu lebih ramai orang. Saya rasa ini adalah peluang saya, ini adalah cara saya sebenarnya untuk membawa bekalan saya nanti di alam abadi nanti insyaAllah, because memang saya suka tolong orang kan, tapi macam mana kita boleh tolong orang, takkan kita nak bagi duit je kat semua orang, kita pun tak apa-apa sekaya mana kan, tapi macam mana kita boleh bantu orang untuk orang buat duit dan dalam masa yang sama dia boleh bantu family dia juga. So that platform saya rasa powerfulnya bisnes yang kita buat ni sebenarnya kita boleh impact people's life, kita boleh bantu orang sebenarnya untuk generate income dan dia pun boleh bagi makan dekat anak-anak dia boleh rasa senang sikit keluar daripada belenggu kesusahan hidup dia. Itu adalah satu pencapaian sangat best sebab some of my agent dapat beli the first iPhone, dapat pergi kedai emas untuk kali pertama, dapat beli komputer untuk family dia. So benda-benda macam tu macam bestnya kan. Dan insyaAllah bila bisnes ni dapat bantu orang, orang tu pun doakan kita, insyaAllah kita dipandang Allah SWT dengan sedikit usaha yang kita buat. So I really encourage people, women, guys, saya ada lelaki yang dalam tim saya kan yang I want to try do something. Kita ada kerja hakiki mungkin tapi kita nak add on. Sebab kita tahu pembelajaran dan kita kena fikir makin besar kan. Kan bila kita tua nanti kita cukup tak saving kita? Kita dah ada simpanan tak? Anak kita nak belajar sekolah ni kita ada tak duit dia fund untuk education dia nanti ada tak? So all of this kita perlukan extra effort. Kita kena rajin. Betul. Kita jadi orang yang malas. Buat satu kerja kau mengeluh je kerja dia kan. Tapi sebenarnya kita boleh ubah hidup kita kalau kita betul-betul nak. Platform macam-macam ada kat luar sana. Macam itulah, kena rajin pokoknya. Betul, so I really love doing my business business dia mula dengan beauty and now skincare, dan kita dah bantu ramai orang sebenarnya menjumpai kulit wajah yang bersih dan juga sihat. Ramai orang dapat kulit yang bersih tapi tak sihat. Bersih kau habis semua kulit dia buka, habis semua kulit dia dah hilang. Jadi nipis kulit dia kan. So kita punya perjuangan adalah untuk membantu mereka-mereka mendapatkan kulit yang bersih dan sihat. Itu yang paling penting. Wow. Yes. Betul, itu penting kan. Dan dia juga adalah memperbaiki kesihatan dalaman. Yes. Nana luaran kulit dan kita dalaman dia masalah period semua tenaga ya. Betul. So betul. Kerana niat kita nak bantu orang sihat lah kan ke depannya kan.
And kita nak tambahkan lagi orang supaya mereka pun boleh juga membantu keluarganya lagi. Luar biasa Nana. Aduh, sangat seronok sebenarnya cakap dengan Nana kan. Dia semua ni dengar tak dapat sesuatu tak daripada Nana ni. Dan juga Nana juga ada selaut Nana. So tu masak-masak juga, hobi-hobi juga tu macam mana tu? Selaut Nana ni adalah accident dia Tia. Sebab saya memang suka masak. Muka ni dah macam muka sarden tau Tia. Ni muka sarden nama ni. Okay, pergi kat mana-mana bila Nana buat lain. Nana bila nak masak? Nana mana nasi goreng sarden? Nana masaklah sarden. Nana sarden. Ya, nak rasa. Nanti Nana hantar bila kita dah launch nanti. Dan sebab itu sebenarnya banyak sangat permintaan nak rasa air tangan Nana ni macam mana. Bukanlah kata air tangan Nana masak semua, kita memang tak hilang. Tapi resepi saya nak orang dapat rasa kesedapan sebab saya memang sangat enjoy eating. I love to eat. Nana sarden is my favourite food dan saya rasa sambal sarden, selaut Nana ni adalah satu comfort food yang ready to eat. Buka, nasi panas, telur mata, kicap, settle ada. Macam tu. Wow. Boleh goreng nasi, boleh makan dengan lempeng, boleh makan dengan jemput, semualah. Itu selaut Nana lah. Tu Nana Venture yang sebenarnya saya pun tak terfikir. Tapi Datuk Jerry yang bagi idea lah, cakap you should do something about it. So macam wow, okay, why not? So bila? Belum keluar lagi? Belum keluar lagi, tapi kita dah sold out. Dah sold out, belum keluar lagi. Bagi tahu mentor ni, dah jual lagi dah sold out. Tak jual lagi, dah sold out sebab kita punya agent semua dah ambil. Syukur Alhamdulillah, kita tengah tunggu stok sampai. Ada sedikit glitch lah because of MCO dan sebagainya. So kita harapkan by September ni kita dah boleh launch lah, insyaAllah. Wah, insyaAllah. Wow, Nana kan luar biasa. Dan sekarang jadi aktiviti Nana masa PKP ni kan nampak macam Nana, orang fikir macam tak ada kerja tapi macam banyak kerja. Apa aktiviti Nana dengan rumah, dengan anak? Macam mana Nana nak manage? Duduk rumah, belajar. Saya banyak sangat belajar sekarang, you know. Alhamdulillah. Business, belajar macam mana nak besarkan bisnes, macam mana kita nak help ramai orang. Sebab kita nak tolong seorang dengan kita nak tolong 100 orang, lain Tia kan. Dia punya semangat, dia punya energi, ilmu. Kita kena selalu top up ilmu, which itu betul, apa yang betul. Sekarang selain daripada menjaga anak, memasak, menjaga kucing. Kucing aku sejenis klingi, syashana tak? Mesti nak peluk je kerja kucing ni, tapi dia malam ni dah tidur. Attention juga, you know, anak attention, suami perlukan attention, kucing dan juga of course my beloved agent, dropship dan juga stokis yang saya sangat-sangat sayang, yang menjuangkan semangat untuk membantu family orang. Kita ni rasa bertanggungjawab nanti ya. Kita rasa macam untuk make sure they always still have produk untuk jual, dia masih ada peluang untuk buat duit. Itu yang saya rasa tanggungjawab saya untuk memastikan all of this lancar dan saya boleh tolong bukan seorang, bukan 200, 300, kita nak tolong ramai orang. Itu yang betul setuju. Itu aktiviti Nana kan, dan juga dikasih juga saya nak mengucapkan juga kepada mentor kita Dr. Wiradul Azan Osman yang always mengajar kita macam mana menjadi orang yang manfaat kan. Luar biasa. Exactly. Apa guna hidup kau? Kau menyusahkan orang untuk apa? Kan? Kalau kita tak boleh jadi manusia yang bermanfaat kan Tia, kalau kita tak boleh jadi manusia yang bermanfaat, jangan jadi manusia yang menyusahkan manusia lain. Tolong. Macam tu. Tu dia kan. At least kalau kita tak boleh tolong orang, kita tolong diri kita. Sebab bila kita tolong diri kita untuk bangkit, kita sebenarnya boleh bantu lebih ramai orang. Dan bila kita dah start biasa tolong orang kan, dia punya nikmat tu, ya Allah, puas. Dia punya puas tu, ya Allah, tak tahu nak cakap macam mana. Happynya. Dan insyaAllah Allah akan happy yang kita sebab kita buat orang happy. Orang bila cakap terima kasih Nana sebab bulan ni kita dah hit target. Happynya kita, ya Allah, bestnya. Kan? Dia kegembiraan tu macam berjangkit-jangkit. Dia pun gembira dengan family dia pun gembirakan kawan-kawan family dia. You know, benda tu berjangkit dan semua orang happy. Bestnya. Itu contagious. Ya, betul kan. Alhamdulillah. Dan Allah bagi kita peluang untuk terbantu dengan orang kan. Syukur Alhamdulillah. Wah, semua ni betul. Sebab manusia adalah manusia manfaat kan. Malam ni kan walaupun macam malam tapi semua energi betul. Memang ada cakap energi betul kan. Okay, so Nana, tidak ada soalan ni untuk semua ni kan. Dah panjang dah share. Tidak ada satu soalan untuk mereka. Nana ada soalan untuk mereka? Tiada, Nana ada. Tiap, kira apa soalan ni? Tiap kisah. Tak ada soalan untuk semua ni yang tengok ni. Okay, ni mengenai Nana lah. Okay, tak tanya. Okay. Dia tersenaya tidak ada dulu. Nana dah bertotong ni berapa lama dah? 1 minggu ke 2 minggu?
I think about a week plus, almost 2 weeks. Oh, 2 minggu. Baik, okey. Soalannya kepada semua. Apakah warna tudung pertama kali Nana pakai? Waktu dia beli makanan kucing. Dia tahu yang bagi dengar ni. Kan? Okay. Letak jawapan anda semua di Telegram channel Tia Arifin dan anda akan berpeluang untuk menangi hadiah. Oh, tak tahu siapa menang tak? Tia tahu. Warna itu kan lah? Warna itu kan? Mana tu? Warna itu kan? Okay. Okay. Jangan jauh sini. Ya, jangan jauh sini, anda boleh jawab di Telegram channel Tia Arifin. Dan juga untuk mereka juga semua kan, macam contohkan Nana. Kalau misalkan anda suruh pilih, Tia suruh Nana pilih ya. Nana, okey, kita tahu lah. Okey, penyanyi dengan penyampai radio, of course lah. Penyampai radio kan? Okay. Okey, penyampai radio kan? Penyampai radio atau jadi usahawan? Usahawan. Sebab usahawan. kita boleh bercakap juga sebab kita buat sharing. So I think suka, dan sebenarnya kalau jadi usahawan tu lebih ramai kita boleh bantu dan juga insya-Allah beri kegembiraan. Saya tak cakap jadi penyampai radio tak boleh bantu orang. Sebenarnya penyampai radio adalah satu pekerjaan yang sangat noble ya, sebab dia menghibur orang, orang tengah dalam stres dengan suara DJ tu, dia mungkin akan happy main lagu-lagu yang diminta kan. Pekerjaan yang baik. Tapi saya rasa sekarang ni sebab saya suka sangat buat bisnes dan insya-Allah kita nak bantu ramai orang capai kulit yang tidak sihat ni. Betul. Saya rasa saya memilih untuk menjadi usahawan lebih lah. Wow. Okey, Nana. Apa namanya? Berapa lama Nana dah berniaga menubuhkan Nana Mahzan? Nana Mahzan Beauty since 2018, Beauty, 2018. Oh, hingga hari ni kan. Okey. Dah cukup lama. Dan salon Nana pun juga mula pada tahun ni ya? Salon Nana baru je tahun ni. Wah. Ini ada Ashraf Khalid. I think Nana will be a very rich and successful in the next 1-2 years. Mesti semua akan terkejut nanti. Amin. Kita nampak aura tersebut. Ashraf. Kan, wah bestnya kan. Dan kita pun rasa seronok mendengar perkongsian Nana pada malam hari ini ya. Kan, your energy kan, your cerita, your story semua kan yang kita tahu kan. Daripada dulu hingga hari ini, insya-Allah kan banyak memberikan manfaat kepada orang lagi ramai dekat luar sana kan. Siapa sini yang banyak dapat inspirasi daripada kisah Nana? Cuba komen dekat bawah. Siapa yang dapat kan? Amin. Wah, setuju. Okey, amin rabbal alamin. Okey, macam join Tia Telegram, search je Tia spasi Arifin. Okey Nana, kata-kata terakhir untuk Nana kepada semua orang dekat sini kan. Apa pesanan Nana, seorang Nana Mahzan? Pesanan saya, never stop learning. Jangan pernah belajar apa-apa juga kan. Dan selalulah berfikiran positif. Orang kata susah lah sekarang nak fikir positif. Kat social media ni semua banyak negatif kan. Kau jangan kawan dengan orang negatif. Kau kawan dengan orang positif. Kan. Untuk menjadi positif dan kekal positif, kita kena make sure kita punya keliling adalah orang yang positif. Sebab apa? Bila kita positif ni, macam-macam benda kita boleh capai. Dan sebenarnya bila orang positif dengan orang positif, dia akan encourage, dia akan orang kata macam magnet kan, untuk kita buat lebih banyak kebaikan, benda yang lebih bermanfaat lah daripada buat-buat macam benda-benda yang tak bermanfaat tu, buang masa dek. Masa tak tunggu kita, masa kita tak boleh beli. Macam kat Shopee jual masa, ada tak masa? 3 RM10, 3 minit RM10, tak ada. Nak beli 1 saat pun tak ada dijual kan. So always manfaatkan masa yang ada untuk buat-buat benda yang baik. Okay, selalu belajar macam mana nak improve jadi orang yang baik. InsyaAllah berkawan dengan orang-orang yang baik, bercerita pasal benda-benda yang baik. Make sure your circle it's good, so that dia boleh lift you up, boleh berikan kita semangat baru dan kita nak buat benda-benda yang lebih baik untuk membantu hidup kita, naik taraf hidup kita ke arah yang lebih baik. Siapa tak nak hidup lagi baik dan lebih kaya, lebih senang kan? Dan you kena usaha lah. Nothing comes easy Tia. Nak kaya kena usaha, nak pandai kena usaha, nak cantik kena usaha, nak kurus kena usaha, nak naik berat kena usaha. Semua kena usaha. Tapi ramai yang memilih untuk duduk diam. Duduk diam. Tak bertindak kan? So bertindak sekarang. Fikir. Kan? Apa yang aku nak capai? Itu pun salah satu benda juga. Orang tak tahu sebenarnya apa yang dia nak capai. Dan another problem yang kita akan cerita pada hari yang lain lah kan. Tian ni mungkin ada pagi ni kalau semua dah nama saya. Semua kan ilmu share kat sini ya. Catat macam mana buat sale, catat.
Konsisten. Semua kita buat coaching baru je lepas dia buat coaching, kita sambung pula buat coaching kan. Itu dah biasa. Ya kan, seronok kan. Kita kalau bercakap tak boleh stop kan. Cakap kan. Bagi Patutlah suka buat live. Right. Memang sangat suka. Kalau sebab bila kita bagi semangat dekat orang, sebab orang kata energi ni dia berjangkit kan. Kadang-kadang orang tu tak bersemangat. Betul. Dia cakap dia terus berkobar-kobar, dia terus nak buat sekarang. Kalau boleh tak nak tidur, nak buat kerja kan. Itu yang suka sebenarnya. Bila kita sampai ke energi, sebenarnya kita dapat balik energi tu. Tia, macam mana Nana berenergi ni, Tia bagi Nana ada energi. Dan yang komen-komen ni bagi kita energi dan kita bagi balik. Yes. Macam pingpong. Betul, setuju sangat. Okay, Nana, last question. Apa apa aktiviti Nana? Maksudnya tidur jam berapa kan? Kita tengok juga Nana buat live kan? Masak ke apa? Ya, tidur jam berapa tidur? Tidur, saya rasa tidur pukul 9.30. Seriously? Sekarang dia jam 11. Tapi sebab Tia hari ni Nana tidur lambat tau. Wah, thank you sama Nana dah bersama Tia. Tak adalah sebab anak sekolah kan. So kita suruh dia tidur, kadang-kadang kita pun tertidur. Tapi average saya tidur dalam pukul 11 sebab kita pagi-pagi kita ada that ratib alatas yang saya selalu jual. Betul. Pagi. So kita memang subuh kita sambung ratib, lepas tu kita teruslah buat kerja kita. So kena bangun awal. So nak bangun awal, nak fresh, kena tidur awal. Kalau aku tidur pukul 1, pukul 2 tu dah bangun pukul 5.30 kan nak bangun, rasa macam payah nak bangun kan. So kita adjust, kita buat planning. Kalau tidur awal insya-Allah boleh bangun dan cergas dan kita boleh nak workout lah kan. Lepas tu nak terus menjalani hari tu dengan penuh bersemangat dan energi bila kita mulakan hari dengan awal. Wow, alright Nana kan, kita dah tiada bersalah pula kat sini, kita dah ambil waktu Nana dah 11.06 minit ni kat sini. Okay Nana, thank you so much tau kita dah sharing kat sini kan. Thank you dah bersama dengan Tia. Tak sabar sebenarnya nak satu kelas sama-sama ni kan, kita nak kelas ni kan. InsyaAllah jumpa lah ada physical class Tia. Itulah tahun depan lah kan, doakanlah kan semoga cepat kan biar energi tu dapat ya, seronok sangat kan. Jangan lupa ambil vaksin. Semua. Oh betul. Tia dah second dose sana dah? Dah settle. Alhamdulillah kan. Yes betul, vaksin sangat lupa ya. Alright Nana, so terima kasih banyak Nana dan juga nak boleh say bye-bye kepada semua kan. And insyaAllah jumpa soon. Kita doakan semoga Nana berjaya, semua usaha-usaha Nana meletup-letup kan. Your career, your family, semua ya Allah kita doakan semoga Nana dan keluarga juga dipermudah dan juga dilindungi daripada wabak COVID-19. Amin. Thank you Tia kerana jemput Nana. Yang baik-baik juga semoga berbalik kepada Tia semula dan juga siapa yang menonton ni yang tengok, insyaAllah apa-apa yang baik-baik tu semua ambil, yang boleh dimanfaatkan manfaatlah, yang buruk-buruk tu semua datang daripada saya, yang baik-baik tu daripada Allah SWT. Jadi yang terbaik, cuba orang yang boleh bagi manfaat pada orang lain, insyaAllah kita semua hidup bahagia. Setuju? Ya, jangan lupa pilih Nana ya. Okay. Okay Nana, terima kasih banyak Nana. Bye-bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bye Tia. Bye. Wow kan, rasa macam terbakar-bakar ya dengan live hari ini. Dan kepada anda semua, okay. Tadi Tia ulang lagi soalannya, pakai tudung warna apakah pertama kali Nana berhijrah? Warna apakah? So kepada anda yang nak yang tahu ni, okay, anda pergi ke Telegram channel Tia Pasti Arifin. Okay, dan jawab soalan di sana. Jangan jawab soalan di sini. Dah jawab, jangan jawab soalan di sini kerana Tia akan tengok jawapan di My Telegram channel Tia Arifin. Tia tengok ni dan siapa saja yang menjawab dengan betul, yang betul Tia akan berikan satu box special daripada Bersama Tia. Alright, kita tengok. Wah, dia ada berapa dah yang join. Bagi siapa yang tak tahu nak join, jangan risau, nanti lepas ni you guys tengok story Tia dan swipe up saja untuk join di My Telegram channel. Wow, tengok dah ada 60 komen dah yang macam semua dah betul je. Yes, anda boleh masuk ke dalam Telegram channel Tia Arifin untuk drop your answer. Alright semua. Sangat seronok sebenarnya kan mendengar fokus pada Nana Mahazan tadi kan, dan Tia harap semoga semua dapatkan manfaatnya dan semoga dapat inspirasi kepada Nana Mahazan. Dan juga terakhir kali Tia juga nak kongsi kepada anda semua juga kan, kepada mereka
Yang kenapa dia nak bagi special ni, ada apa dalam ni? Dalam ni ada satu package jus mutiara. Yang mana? Kan jus mutiara adalah jus kesihatan wanita yang kita kena minum supaya kita kekal sihat. Walaupun kita dah berkahwin, dah punya anak, kita kena jaga. Kan ini adalah resepi daripada keluarga Tia di Indonesia. Rasanya sangat sedap dan Tia nak share juga kongsi pada anda salah satu feedback daripada mereka yang dah amalkan jus mutiara. Mari kita dengarkan. Sekarang ni dia macam melawaskan lah. Kalau makan banyak mana pun dalam sehari tu sekali je buang, tapi lepas makan 2-3 kali dia akan lawaskan kita lah. Lepas tu bertenaga sebab saya kerja pada bagus dan Ya. Sebagai seorang wanita, tenaga adalah kunci utama untuk kita menjalani aktiviti dengan lancar. Kita sebagai seorang ibu, kalau kita tak ada tenaga, macam mana nak masak, macam mana nak kemas rumah, macam mana urus anak, macam mana urus suami. Kan tenaga adalah kuncinya. So sebagai wanita kita kena energi yang lebih. Dan juga kita kena mengamalkan bahan-bahan yang bagus seperti bahan alami, kan herbal, halia, kunyit, juga makanan sunat. Dan Tia sangat bersyukur kan jus mutiara telah membantu ramai wanita yang kekal jaga kesihatannya luar dan dalaman, yang ada masalah period, senggugut, susah buang air besar, hormon, dan alhamdulillah mutiara telah membantu menyelesaikan masalah tersebut. So kepada semua anda yang nak dapatkan mutiara atau nak tahu lebih lanjut pada mutiara, anda boleh dapatkan yang usaha mutiara di bawah ini atau layari www.mutiara.com. Dan juga Tia nak share sempena promo Merdeka, Mutiara memberikan free postage untuk daerah Semenanjung dan juga pemotongan RM8 untuk daerah Sabah, Sarawak. Anda boleh dapatkan mutiara di www.mutiara.com atau usaha mutiara. Baik semua, kan rasa macam best sangat hari ini kan, dah tak rasa macam dah di hujung acara. Dan jangan lupa untuk jumpa dengan Tia bersama Tia di next episode dengan kisah-kisah yang menarik lainnya. Dan Tia ucapkan terima kasih banyak kepada anda yang telah menonton. Dan jangan lupa untuk join my Telegram channel Tia Arifin untuk tahu lebih lanjut mengenai info bersama Tia dan juga my tips, my activity tentang breastfeeding, parenting and resepi semua di Telegram channel Tia Spasi Arifin. Oleh itu, Tia undur diri dulu di Bersama Tia kali ini. Bye-bye semua, jumpa lagi di live talk show Bersama Tia. Kupas yang dibawakan khas oleh Mutiara. Sehat itu nikmat. Bye-bye. Assalamualaikum.